33 tahun dijatuhi 3 juara sebagai hukuman penjara setahun dan 3 siang wanita. Nama saya Syazwani Maisara binti Abdul Rahman bernombor IDK BN 2108101114. Penderaan seksual kanak-kanak merupakan penderaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap kanak-kanak bawah umur. Kanak-kanak tersebut telah diugut dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual bersama semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka. Menurut Undang-Undang, penderaan seksual merupakan salah satu kesalahan jenayah yang melibatkan seorang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas dan kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Penjenayah itu boleh didakwa jika didapati bersalah melakukan hubungan seksual bersama-sama kanak-kanak bawah umur tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk menghukum dan memulihkan penderaan supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan jenayah itu lagi. Pada hari ini, kes penderaan di Malaysia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2017 telah mencatat sebanyak 5,537 kes. Penderaan seksual ini akan memberikan kesan negatif terhadap kanak-kanak seperti trauma dan kemurungan. Oleh itu, kanak-kanak memerlukan sokongan seperti sokongan sosial yang boleh membantu mereka mengatasi masalah kemurungan dan trauma. Sokongan sosial merupakan sokongan tingkah laku yang dapat membantu kanak-kanak untuk mengurangkan rasa trauma dan takut mereka. Sokongan sosial terbagi kepada dua bahagian iaitu sokongan sosial secara formal dan tidak formal. Sokongan secara formal disediakan oleh organisasi perkhidmatan sosial, manakala sokongan tidak formal terdiri daripada ahli keluarga, jiran, rakan-rakan serta orang sekeliling. Kebanyakan kanak-kanak menerima sokongan sosial daripada ibu bapa mereka, jadi ibu bapa memainkan peranan penting untuk membantu anak mereka. Hai, saya Nur Haja Syafika binti Mazuki, bernombor matrik KBN 210810122 dan saya akan huraikan tentang faktor-faktor bagi penderaan seksual yang berlaku terhadap kanak-kanak. Antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya kes ini adalah disebabkan oleh pengaruh video pornografi yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Penyalahgunaan media sosial tanpa kawalan telah menjadikan bahan-bahan berunsur lucah mudah untuk diakses, lebih-lebih lagi untuk orang yang cenderung ke arah seks. Malah, penyalahgunaan media sosial menjadi semakin parah akibat daripada PKP yang disebabkan oleh COVID pada tahun 2019. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan ketagihan yang melampau kepada individu tersebut sehingga mereka dapat menghasilkan satu minat ataupun fetish yang pelik seperti terangsang dan gairah terhadap kanak-kanak. Hal ini juga akan menyebabkan individu tersebut melakukan aktiviti seksual yang lucah sama ada melalui visual ataupun audio kepada kanak-kanak. Selain itu, kes penderaan seksual ini juga banyak berlaku disebabkan oleh golongan pedofilia. Golongan ini cenderung untuk minat secara seksual kepada kanak-kanak. Kebiasaannya, pedofilia boleh terdiri daripada sesiapa sahaja yang kita percaya seperti bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara, guru, jiran dan sebagainya. Selain itu, sifat kanak-kanak yang pendiam, lemah dan mudah percaya orang amat senang untuk jatuh ke tangan pedofilia. Antara kes yang melibatkan pedofilia ialah kes rogol, sumbang mahram, liwat dan pencabulan. Seterusnya, dadah dan alkohol turut menjadi faktor bagi kes ini kerana sifatnya yang dapat membuatkan seseorang individu berada dalam keadaan tidak waras dan boleh bertindak di luar kawalan. Kanak-kanak yang tinggal sebumbung dengan penagih dan pemabuk, lebih-lebih lagi mereka jenis agresif, berisiko tinggi untuk didera secara seksual. Contohnya, mereka akan dipaksa untuk melayan nafsu serakan mereka. Malah, ada juga antara pelakon yang mengambil kesempatan meletakkan pil khayal atau dadah ke dalam minuman kanak-kanak supaya mereka dapat dirogol tanpa sedar. Kanak-kanak ini hanya mampu berdiam diri kerana mereka tidak mempunyai kudrat yang sama dengan si pelaku. Dan sekiranya melawan, pasti mereka akan menerima padai lebih buruk. Akhir sekali, kurangnya kesedaran masyarakat dalam menangani masalah sosial juga mempengaruhi kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Apabila terdapat kes sebegini yang berlaku, kebanyakannya daripada mereka akan berdiam diri dan mengamalkan konsep tidak menjaga tepikan orang lain, walaupun mereka tahu hal seperti ini perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. Kadang-kadang, persepsi masyarakat yang sentiasa menyalahkan dan memandang serong kepada mangsa penderaan seksual juga menyebabkan mangsa lebih memilih untuk pendam dan rela diperlakukan sedemikian rupa. Oleh sebab itu, kadar kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak semakin meningkat saban tahun di Malaysia.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Ain Hanisah binti Hasni bernombor matriks KBN 21081013. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Sebenarnya terdapat banyak kesan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Salah satunya adalah kanak-kanak akan mengalami kemurungan yang berpanjangan. Penyakit kemurungan tidak hanya berlaku kepada orang dewasa, malah turut dialami oleh kanak-kanak juga. Ibu bapa sering terlepas pandang tentang hal ini kerana kanak-kanak menunjukkan simptom kemurungan yang berbeza dengan orang dewasa. Contoh simptom kemurungan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak adalah seperti kanak-kanak sering mengadu kesakitan, sering bergaduh, tidak sabar, kurang selera makan dan juga sering merasa panik. Sebab apa kanak-kanak tu merasa panik? Sebab mereka merasa tidak selamat dengan keadaan di sekeliling mereka dan takut sekiranya keadaan kejadian itu berulang kembali. Hal ini juga akan membawa trauma kepada kanak-kanak yang mana kanak-kanak takut untuk berada di tempat yang gelap dan takut untuk disentuh oleh orang lain selain dirinya sendiri. Hal ini lama kelamaan jika berterusan akan menyebabkan kanak-kanak itu mengalami gangguan jiwa. Kesan yang kedua ialah kanak-kanak akan mengalami perubahan tingkah laku. Contohnya, kanak-kanak mula menjadi pendiam, senyap, sering bersendirian dan suka untuk mengasingkan diri mereka daripada orang lain. Yang mana kesemua tingkah laku yang disebutkan ini sebenarnya adalah tanda-tanda depresi. Kanak-kanak juga akan mengalami perubahan tingkah laku agresif. Contoh tingkah laku agresif adalah seperti mempunyai niat untuk mencederakan diri mereka sendiri. Selain daripada mengalami perubahan tingkah laku, kanak-kanak juga akan mengalami perubahan emosi. Contohnya seperti berasa marah, sedih, kecewa dan juga mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri terhadap perkara yang terjadi. Hal ini jika berlarutan lama kelamaan akan membentuk satu tingkah laku negatif dalam diri kanak-kanak tersebut. Jika kita lihat dari aspek pencapaian pula, kanak-kanak akan mengalami perubahan yang sangat ketara dalam pencapaian akademik mereka di sekolah kerana mereka tidak dapat belajar dengan baik. Sebab apa mereka tidak dapat belajar dengan baik? Sebab mereka tidak boleh fokus di dalam kelas dan juga mereka mudah merasa keletihan. Selain itu, cuba kita bayangkan, kalau kanak-kanak takut dengan keadaan sekeliling mereka, adakah mereka boleh fokus di dalam kelas? Tidak. Jadi, keadaan ini secara tidak langsung akan menjejaskan prestasi kanak-kanak itu di sekolah. Perkara ini juga sedikit sebanyak akan mengganggu proses perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Kesan yang keempat pula ialah kanak-kanak tidak suka untuk berkomunikasi atau bersosial dengan orang lain kerana mereka tidak tahu pada siapa patut mereka ceritakan tentang kejadian yang telah berlaku. Selain itu, mereka juga merasa takut sekiranya orang sekeliling tidak akan percaya dengan apa yang diceritakan dan menganggap cerita itu hanyalah rekaan semata-mata. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan kanak-kanak itu sukar untuk bersosial dengan orang lain dan pada akhirnya kanak-kanak terpaksa menghadapi masalah itu sendirian. Kesan yang terakhir ialah kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual akan mengalami kecederaan fizikal, contohnya seperti merasa sakit, cedera atau gatal pada bahagian alat kelamin mereka. Selain itu, mereka juga akan menunjukkan simptom seperti kerap membuang air kecil dan juga mendapat jangkitan yeast pada alat sulit mereka. Kenapa perkara ini terjadi? Sebab jika kita bandingkan, fizikal kanak-kanak adalah jauh lebih kecil daripada fizikal pesalah ataupun yang kita panggil pedofilia. Jadi sudah semestinya kanak-kanak akan mengalami kecederaan pada alat sulit mereka, yang mana hal ini secara tidak langsung akan menyukarkan kanak-kanak untuk melakukan aktiviti harian mereka, contohnya seperti berdiri atau duduk. Selain itu, kanak-kanak juga berpotensi untuk mengandung ataupun mendapat penyakit kelamin, contohnya seperti HIV. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Setiap kanak-kanak mempunyai hak agar mereka dilindungi daripada sebarang jenis eksploitasi, keganasan ataupun penderaan. Oleh itu, bagi isu penderaan seksual terhadap kanak-kanak, sebarang langkah ataupun usaha bagi mengatasi isu ini hendaklah diwujudkan. Antara cadangan bagi mengatasi isu penderaan seksual terhadap kanak-kanak adalah kanak-kanak perlu berpakaian sopan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa hendaklah mengajar kanak-kanak mengenai aurat dan kenapa mereka perlu melindungi tubuh badan mereka daripada menjadi tontonan sedari kecil lagi.
Ibu bapa perlu mengajar kanak-kanak bahawa mereka perlu berpakaian sopan walaupun hanya berada di rumah sahaja agar mereka terbiasa menutup aurat. Cadangan yang seterusnya adalah menyediakan suasana hidup yang selamat. Ibu bapa selaku individu yang paling dekat dengan kanak-kanak mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan kanak-kanak dengan cara menyediakan hidup yang selamat. Penderaan seksual kanak-kanak boleh berlaku di mana-mana sahaja. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memastikan kanak-kanak tidak kerap berseorangan ataupun bercakap dengan individu yang tidak mereka kenali. Kanak-kanak perempuan terutamanya tidak seharusnya dibiarkan keluar berseorangan seperti pergi ke sekolah bersendirian ataupun bermain di taman permainan tanpa sebarang pengawasan daripada orang dewasa. Hal ini kerana mangsa yang paling mudah diperdayakan adalah kanak-kanak yang berseorangan. Cadangan lain ialah memberikan pengetahuan mengenai gangguan seksual kepada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak mulai berusia 3 tahun, ibu bapa boleh mula memberikan pengetahuan mengenai gangguan seksual kepada kanak-kanak. Kanak-kanak juga perlu diajar mengenai sentuhan yang selamat dan juga sentuhan yang tidak selamat. Antaranya, ibu bapa perlu mengajar kanak-kanak bahawa alat sulit merupakan sebahagian daripada aurat dan ianya tidak boleh disentuh oleh sesiapa sahaja kecuali oleh ibu bapa sekiranya mempunyai sebab-sebab yang tertentu seperti apabila ibu bapa hendak membersihkannya. Kanak-kanak perlu diajar untuk melaporkan kepada orang dewasa seperti ibu bapa ataupun guru sekiranya terdapat individu yang cuba menyentuh alat sulit mereka ataupun sekiranya terdapat individu yang menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesa dengan sentuhan mereka. Cadangan yang keempat adalah membimbing mangsa untuk melaporkan kes. Dalam hal ini, media massa memainkan peranan yang sangat penting. Media massa perlu menguar-uarkan iklan ataupun kempen yang dapat mendorong kanak-kanak untuk melaporkan kes mereka. Iklan mengenai penderaan seksual terhadap kanak-kanak perlulah disiarkan sepanjang masa agar kanak-kanak yang menjadi mangsa mendapat maklumat mengenai apakah talian yang harus dihubungi oleh mereka sekiranya mereka menjadi mangsa penderaan seksual kanak-kanak. Di Malaysia, antara talian yang dapat dihubungi oleh mangsa penderaan seksual kanak-kanak adalah teledera dan juga talian nur. Cadangan seterusnya ialah memberikan sokongan moral dan juga semangat kepada mangsa gangguan seksual. Individu yang terdekat dengan kanak-kanak yang menjadi mangsa gangguan seksual hendaklah peka akan perubahan sikap kanak-kanak yang menjadi mangsa seperti kerap bersendirian, mudah menangis atau tidak mahu bercakap. Hal ini kerana gejala-gejala tersebut merupakan antara kesan setelah kanak-kanak mengalami penderaan seksual. Individu yang terdekat dengan kanak-kanak berperanan untuk mendorong kanak-kanak meluahkan perasaan mereka dan juga memberikan kata-kata semangat serta sokongan moral agar semangat dan moral kanak-kanak dapat kembali. Cadangan yang terakhir adalah mengenakan hukuman denda yang berat kepada pelaku gangguan seksual kanak-kanak. Sekiranya hukuman denda yang berat sering ditayangkan di media massa seperti televisyen ataupun radio, pelaku akan berfikir 2 kali dan merasa takut untuk melakukan kesalahan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Antara denda berat yang boleh dikenakan kepada pelaku adalah denda sebanyak RM100,000 ataupun denda penjara selama 15 tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mm-hmm.